Didik TV KPM. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Jadi antara amalan yang boleh kita buat ketika qiyamul lail ialah zikir. Tapi persoalannya, adakah amalan-amalan lain yang boleh kita buat ketika qiyamul lail? Jangan pening-pening, jom kita tanya kepada ustaz kita, iaitu Ustaz Amri, apakah amalan-amalan lain yang boleh kita buat ketika qiyamul lail? Okey ustaz. Okay. Apa antaranya ustaz, amalan lain ustaz yang boleh kita buat? Okey, selain daripada zikir. Zikir tadi Luqman berzikirnya dengan menusuk di kalbu. Itu sebab zikir kita tu kita kena betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Selain zikir, kita bangun malam ini kita kena solat sunat yang dianjurkan dalam agama itu sendiri. Antara solat sunat yang paling utama semasa kita qiyamul lail ialah solat sunat tahajud nama dia. Ya, solat sunat tahajud, yang mana solat sunat yang kita kerjakan sebanyak 2 rakaat dengan niat sahaja aku solat sunat tahajud 2 rakaat, usolli sunat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Jadi antara amalannya solat sunat tahajud ini adalah yang paling utama selain daripada zikir tadi. Dan selain daripada amalan-amalan zikir, tahajud, kita juga ada bacaan Al-Quran. Itu dianjurkan dalam agama kita lah. Zikir, istighfar, membaca Al-Quran dan doa. Doa yang sangat-sangat kita dambakan agar doa kita dimakbulkan oleh Allah. Doa yang mudah, asas. Tak ingat dalam bahasa Arab, kita doa dalam bahasa Melayu. Bahasa Arab yang mudah, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang paling mudah, paling asas, yang mudah kita hafal. Yang lain boleh kita doakan dengan bahasa Melayu, dengan bahasa yang mudah kita faham, supaya lebih menusuk, lebih yakin dalam diri kita, lebih yakin dengan Allah. Allah akan memakbulkan doa kita. Dan disudahi dengan solat sunat witir, dengan solat dengan 2 rakaat. Jadi semua ini adalah amalan-amalan qiyamul lail yang patut kita laksanakan semasa qiyamul lail kita. Dan kita lihat, kita nak tengok anak murid kita yang ada dalam Google Meet, kita nak tanyalah agak-agaknya apakah amalan yang terbaik untuk kita qiyamul lail. Silakan. Ada tak? Amalan-amalan kita yang kita... Okey, silakan Safarina. Okay, apa dia amalan yang kita kena laksanakan semasa qiyamul lail? Buat solat tahajud, solat sunat dengan lain-lain, solat tasbih, solat hajat dengan solat taubat. Okey, solat tahajud tu macam mana niatnya? Usolli sunatan tahajudi raka'ataini lillahi ta'ala. Berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat. Alhamdulillah. Terbaik. Skala 1-10 dapat 9.9. 9.9. Tinggi tu. Tinggi tu Ustaz. Bukan senang nak dapat tu. Terbaiklah Safarina. Itu antara amalan-amalan yang kita kena laksanakan lah. Yang dianjurkan dalam agama kita untuk laksanakan semasa kita qiyamul lail. Katalah kita tak mampu nak bangun, tak mampu nak bangun pukul 3 pagi, 4 pagi. Bangunlah sebelum subuh, 20 minit sebelum subuh, setengah jam sebelum. Boleh juga Ustaz? Boleh. Okey. Laksanakan solat sunat tahajud 2 rakaat, zikir sikit, doa kepada Allah, masuk subuh, solat subuh. Itu amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita menenangkan diri kita, untuk kita tambahkan amal kita, untuk kita berhadapan dengan Allah di akhirat kelak. Seterusnya kita zikir, istighfar, membaca Quran dan doa, disudahi dengan solat sunat witir. Seterusnya kita lihat apa lagi amalan-amalan lain, apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah ketika baginda nak qiyamul lail. Antaranya baginda qiyamul lail, baginda akan bersiwak. Okey. Siwak, menggunakan kayu siwak, kemudian selain daripada itu baginda mendongak ke langit memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda qiyamul lail. Rasa dalam
murid-murid kita yang ada dalam ni nak menjawab tentang perkara yang dilaksanakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda qiyamul lail. Silakan jika ada. Okey. Siapa nak bantu Ustaz? Okey, Nurin. silakan Nurin. Nurin Batrisha, silakan Nurin. Antara amalan Rasulullah SAW sebelum qiyamul lail termasuklah bersiwak dan memandang langit sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalaqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Yang bermaksud sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Alhamdulillah, jawapan yang sangat baik. Ya, kalau 1-10 tu markah dia sampai 1-10 markah. Ya. Sekali 5 bintang untuk Nurin. Terbaik 5 Tahniah, bintang. Nurin. Bacaannya baik, cuma satu tempat je. Satu tempat. Inna fi khalqis sama. Lam tu matikan Nurin betulkan nanti. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati itu 2 harakat. La ayatil li ulil albab. Hujungnya matikan huruf ba, dia akan jadi qalqalah kubra. Terima kasih Nurin, bacaannya sangat baik. Itulah amalan. Nak tanya Nurin lagi. Nurin, lagi sekali Nurin. Apa maksud siwak Nurin? Silakan Nurin. Siwak menurut bahasa ialah menggosok dan dia untuk membersih gigi dan sekitarnya. Terima kasih Nurin. Ya. Ya, jawapan yang sangat baik. 5 bintang lagi untuk Nurin. Terbaik. Ya, terbaik Nurin. Okey, siwak ni Rasulullah bersiwak dulu membersihkan gigi dan khasiatnya, kelebihannya kita bersiwak ni dia membersihkan gigi satulah. Satu lagi dia akan bau mulut tu menghilangkan bau mulut seseorang insya-Allah. Jadi kita gunakan, kita amalkan apa yang telah diamalkan ataupun apa yang telah dilaksanakan, dilakukan, diamalkan oleh Rasulullah baginda sallallahu alaihi wasallam ini ketika baginda bangun untuk qiyamul lail. Jadi inna fi khalqis samawati wal ard. Inna fi khalqis samawati wal ard itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh hafal doa ni, hafallah. Supaya nanti kita bangun itu kita laksanakan. Betul. Apa yang disuruh, yang diperintahkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man, Ya, silakan Man, cuba baca doa lagi sikit dengan suara Rahman. Silakan. Okey. Jom sama-sama kita tadah tangan. Okey, tadah tangan insya-Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Alhamdulillah, itu adalah bacaan yang Betul, Ustaz, sangat baik. Betul, Lukman. Ada ganjaran ke Ustaz untuk saya? Ganjaran 5 bintang ganjaran. 5 bintang. 5 bintang ganjaran. Ya, saya pun nak juga, jangan marah ya. Murid-murid dalam talian. Jadi maksud dia dengan maksudnya sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda yakni kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Jadi dengan doa ini, kita amalkan doa ini, kita hafalkan doa ini, kita mulakan dengan selawat puji-pujian dululah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita baca doa ni yang diamalkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey Ustaz, apakah rumusan ringkas untuk segmen kita kali ini? Okey, rumusan ringkas untuk segmen kita kali ini. Yang pertamanya, kita niatkan dalam hati kita tu untuk bangun malam. Bangun malam, qiyamul lail. Sebab Nabi kata apa? Dengan niat kita bangun malam itu, pahala sudah ada, sudah diganjarkan kepada orang yang berniat. Yeah. Walaupun dia tidak bangun, katalah dia terbabas tidur dia sampai ke pukul selepas pada subuh. Yeah. Subuh baru bangun.
maka pahala itu diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas niat dia nak bangun, dan dia akan jadi satu sedekah kepada seorang itu. Ya, siapa yang tak nak Betul, dengan ganjaran itu hanya dengan niat. Ya, dalam satu hadis disebut innamal a'malu binniyat wa innamal likum ri'im ma nawa. Sungguhnya innamal a'malu binniyat, sungguhnya amal-amal itu adalah dengan niat. Jadi kita niat. Betul. Nak bangun, kita nak solat hajat, tahajud, niat. Nak bangun qiyamul lail itu pun kita kena niat untuk kita bangun malam, insya-Allah mudah-mudahan. Ya. Itu dia punya. Tapi Ustaz kena ada usaha juga kan? Ya, betul. Jangan niat saja je. Ya, betul. Kamu tak tahajud ke Adam? Dah niat dah katanya. Okey Ustaz, jadi itulah antara amalan-amalan lain yang boleh kita lakukan selain kita zikir tadi Ustaz kan? Ya, betul. Kita boleh bangun bertahajud. Jadi biasakan dengan tahajud, jangan terkejut je. Ustaz kan? Ya, betul. Pukul 3 terkejut, tidur balik. Jadi rugi kalau kita tak bangun, dan paling kurang kita solat sunat 2 rakaat. Okey Ustaz, kita nak berehat seketika. Boleh ke Ustaz? Boleh. Baik. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. Jumpa selepas ini.